Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, berapa banyak di kalangan kita hari ini yang mau berubah menjadi lebih baik, tetapi kita gagal berubah. Saya sebut kita lelaki dulu, sebab kalau asyik perempuan kena dulu tak best. Tuan-tuan, berapa ramai di kalangan kita lelaki yang bergelar suami ini nak jadi suami yang baik, nak jadi seorang bapa yang baik, tanpa banyak menghabiskan masa melepak dengan kawan-kawan, tetapi menafikan hak dan masa untuk anak-anak. Kita melepak tak ada pasal, bukan sebab busy buat kerja. Tetapi bila masa kita nak berubah, kita mula risau. Kalau saya tiba-tiba tak melepak dengan kawan, saya punya kawan cakap apa? Nanti saya punya kawan cakap, saya takut bini. Oh, tak boleh. Saya jantan, saya ada ego. Tak boleh orang cakap saya takut bini. Saya tak ada takut bini punya. Sebab bini saya yang menakutkan. Berapa ramai yang tak mau berubah sebab apa? Sebab dia risau apa kata orang. Betul ke tak? Yes, kita nak buat kebaikan. Bila kita nak buat dakwah dan sebagainya, kita pun risau apa? Kalau saya buat dakwah, nanti orang kata saya apa? Mau menunjuk-nunjuk, baru datang kuliah sikit sudah mau pergi berdakwah. Apa orang kata? Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kalau kita pentingkan apa orang kata, kita susah nak jadi Islam. Untuk ibu-ibu pun sama. Nak jadi isteri yang baik, kadang-kadang pelbagai onak dan duri. Kadang-kadang kita okey je dengan suami kita, kita okey je. Tapi orang lain yang tak ada terlibat dalam rumah tangga kita, tiba-tiba dia orang pula kata, engkau okey ke laki engkau keluar macam tu, engkau okey ke? Kita okey selama ni, tak ada apa. Tiba-tiba dia orang pula masuk cocok. Apa kata orang pasal laki engkau? Maksudnya dari situ wujud ketidakpuashatian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, Abu Talib, dia cinta Nabi, dia mempertahankan Nabi, tetapi dia tidak beriman dengan Nabi, tidak ikut Nabi kerana risau apa kata orang. Kita pun, tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi contoh paling mudah sebelum saya pergi kepada cinta Abu Bakar. Kalau hari ini ada seorang non-Muslim, dia masuk ke dalam surau ini dan dia bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, Pakcik, tuan-tuan puan-puan, saya non-Muslim, tapi saya sangat suka dengan Islam. Saya yakin Islam ini agama yang benar. Saya sangat yakin. Tapi saya risaulah. Apa you risau? Saya risau saya punya mak bapak cakap apa. Saya risau saya punya kawan cakap apa pasal saya kalau saya mau masuk Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada di sini, apakah nasihat yang tuan-tuan dan puan-puan akan berikan kepada non-Muslim ini yang datang? Apa nasihat tuan-tuan dan puan-puan akan bagi kat dia? Dia kata dia dah yakin dengan Islam. Dia kata Islam ni betul, benar. Tapi dia risau apa kata mak bapak dia dengan apa kata kawan-kawan dia. Jikalau dia masuk Islam, apa nasihat tuan-tuan dan puan-puan kepada dia? Kebarang kalian, apa nasihat kita? Tak ada nasihat untuk dia. Kita kata kalau macam tu kau tak payah masuk Islam . Apa kemungkinan nasihat kita kepada dia? Ya? Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Kita akan bagi nasihat kepada dia dan kita kata, you tahu tak, you dah yakin Islam itu betul. Maksudnya, apa ajaran dalam Islam ini membawa kebaikan. Dan dalam Islam juga menyebut tentang akan tiba hari kiamat di mana manusia dia akan berdiri dan menjawab soalan seorang-seorang di hadapan Allah. Mak bapak, anak-anak, isteri, suami tak boleh tolong dia. Kamu juga akan berdiri di hadapan Allah seorang-seorang. Kalau hari ini you peduli apa orang kata, di akhirat nanti bukan mereka boleh tolong you. You kena selamatkan diri dulu. Betul tak itu jawapan kita kepada dia? Jangan peduli apa kata orang. Betul ke tak? Kita copy paste jawapan itu, letak dalam kehidupan kita. Bila kita nak amal Islam, peduli kata orang apa? Lantak dia orang. Sebab akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, kita yang beriman ada yaumul kiamah, ada hari kiamat. Hari ini kita peduli apa kata mereka. Di akhirat nanti,
kata-kata mereka yang kita pedulikan itu tak akan bawa manfaat ataupun mudarat pada hari itu. Nak tak nak, kita juga kena jawab. Kita nak amalkan Islam, takutlah orang kata, takut apa? Tak peduli. Kalau macam dulu saya masuk Islam, saya suka pergi clubbing, suka minum arak. Tapi lepas masuk Islam, kawan-kawan saya macam mana? Saya dulu yang bawa diorang pergi clubbing. Saya pun takut diorang cakap saya, tapi saya tak peduli. Memang diorang mengata saya, dan saya bagi tahu kat diorang, saya tak peduli apa you orang mau kata. Ini hidup saya, suka hati saya lah. You nak agama apa, saya tak pernah mempersoalkan. Kenapa saya bila pilih Islam, kamu nak mempersoalkan saya? Itu jawapan saya. Baik. Cinta yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan. Cinta Abu Bakar. Cinta Abu Bakar. Di sini tuan-tuan dan puan-puan, Abu Bakar mencintai Nabi, Abu Bakar mempertahankan Nabi, dan Abu Bakar mengikuti Nabi SAW. Dan ini yang kita perlu belajar. Cintanya Abu Bakar kepada Nabi, saya kongsikan riwayat ini, iaitu selepas Fathu Mekah, selepas pembukaan kota Mekah. Tahu tak apa yang terjadi, tuan-tuan dan puan-puan? Pada waktu itu bapa kepada Abu Bakar telah pun memeluk Islam, alhamdulillah, dan masuk Islam. Tetapi waktu itu Nabi SAW nampak Abu Bakar menangis. Dia nampak Abu Bakar menangis. Maka Nabi pergi tanya dia, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis ya Abu Bakar? Sepatutnya engkau bergembira kerana bapakmu telah memeluk Islam, telah pun masuk Islam, wahai Abu Bakar. Jawapan Abu Bakar ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya tak tahu saya boleh buat ke tak. Abu Bakar punya jawapan, dia kata, ya Rasulullah, memang aku gembira yang bapa aku telah pun memeluk Islam, dan aku bersyukur. Tetapi aku tahu, jikalau masuknya Islam Abu Talib itu pasti akan lebih menggembirakan engkau dan membuatkan engkau gembira. Aku sanggup untuk menukarkan hidayah bapa aku ini diberikan kepada Abu Talib agar engkau gembira ya Rasulullah. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai di kalangan kita yang sanggup tukarkan hidayah anak-anak kita, mak bapak kita, isteri kita, suami kita untuk diberikan kepada pakcik Nabi SAW? Tak terfikir kan? Sebab the moment kita fikir, aku ambil hidayah anak aku ini bagi kepada pakcik Nabi, maksudnya anak aku ni kafir. Betul ke tak? Kita tak boleh bayangkan. Tapi Abu Bakar macam mana? Dia kata, ya Rasulullah, aku tahu dengan masuknya Islam Abu Talib itu pasti akan lebih menggembirakan engkau, maka nescaya aku rela untuk menukarkan hidayah yang Allah kurniakan kepada bapakku ini diberikan kepada pakcikmu supaya engkau gembira. Nampak tak Abu Bakar, cinta dia pada Nabi bukan pada mulut. Cinta dia pada Nabi, dia membuktikan dengan semangat dia, dengan sanggup dia korbankan jiwa dan raga dia untuk Nabi SAW. Dia sanggup melakukan apa jua semata-mata nak buat Nabi SAW gembira. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah Nabi SAW bersama dengan kita sekarang, Nabi akan gembira tak dengan keadaan kita? Dengan cara kita amalkan Islam? Nabi akan berbangga tak dengan kita? Apa yang kita boleh buat untuk menggembirakan Nabi SAW? Kita perlu fikir untuk buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat Abu Bakar, subhanallah, sewaktu hijrah, Nabi SAW pergi ke rumah Abu Bakar dan memaklumkan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau akan menjadi temanku untuk hijrah ini. Tuan-tuan dan puan, hijrah ini bahaya ke senang? Sangat bahaya. Sehingga ada pembunuh upahan. Ya, sangat bahaya. Tetapi setelah Nabi bagi tahu kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau akan menjadi temanku untuk hijrah ini, Abu Bakar dia macam mana?
Dia menangis sebab takut ke sebab happy? Macam mana seorang boleh happy sedangkan dia tahu operasi ini sangat bahaya? Tuan-tuan dan puan-puan, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis ini dan dia kata, sesungguhnya selama ini aku tak boleh bayangkan seorang lelaki boleh menangis kegembiraan seperti kanak-kanak. Tetapi pada hari itu, aku nampak bapakku Abu Bakar menangis seperti seorang budak-budak kegembiraan kerana telah dikabarkan oleh Nabi dia akan menjadi peneman Nabi untuk hijrah. Dia telah dipilih oleh Nabi